Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? So, hopefully korang semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, macam biasa, cikgu akan teruskan dengan video cikgu. Tapi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan subtopik 11.4, iaitu jisim dan inersia. So, lepas ni kalau korang suka dengan video ni, boleh like dan juga boleh share dengan kawan-kawan korang. Dan juga kalau andai katalah kalau tak faham juga, okay, boleh ulang tonton beberapa kali. Dan boleh tanya di ruangan komen ya. Dipersilakan, tak ada masalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar jisim dan inersia. Apakah jisim? Apa dia inersia? It is very simple, tapi korang kena concentrate. Okay? Now, jisim. Apa itu jisim? Jisim adalah kuantiti jirim yang terkandung di dalam sesuatu objek. Unit SI bagi jirim adalah dalam kilogram ataupun kg. Jisim dan berat ni adalah dua perkara yang berbeza. So bear in your mind, jisim adalah benda yang lain, berat adalah benda yang lain. Walaupun dalam kehidupan seharian kita, kita macam dah terbiasa. Jisim dengan berat ni macam sama, tapi sebenarnya mereka ni ada dua benda yang berbeza ya. Jisim tidak berubah walaupun di mana sahaja anda berada. Namun begitu, berat ni dia boleh berubah-ubah mengikut tempat. Jisim tidak berubah walaupun korang ada kat mana sekalipun. But then, berat ataupun weight dia berubah-ubah. Okey, kenapa? Apa bezanya? Nanti kita akan tengok. Okay. So, andai kata cikgu ada analogi macam ni. Okey, ada gambar rajah. Contoh seseorang yang di bumi, dia punya berat dia, weight dia adalah 560 Newton. So, berat kita gunakan unit dia Newton. Tapi kalau mass ataupun jisim, unit dia adalah dalam kilogram kg. So, dekat bumi, dia punya berat dia 560 Newton. Dekat bulan, berat dia menjadi 92.6 Newton ataupun 92.59 Newton. Kenapa terdapat perbezaan berat kalau kat bumi lain, dekat bulan lain? Okey, terjadinya perbezaan berat ni adalah disebabkan oleh faktor tarikan daya graviti. Okey, tarikan graviti dekat bumi ni of course lebih kuat berbanding dekat bulan. So, secara logiknya, apabila daya tarikan graviti kuat, maka berat dia akan menjadi lebih besar. Okay. Manakala tarikan di bumi tu bit 1/6 kan, kata 1/6 daripada bumi. So that's why tarikan dia sikit je. So orang berada di bulan, that's why kita nampak macam terapung-rapung, kerana tarikan graviti dia tak kuat. Tetapi bila kita sebut pasal mass ataupun jisim, jisim dia walaupun berada kat bumi, walaupun berada kat bulan, dia tetap 56. Tak berubah. Tak berubah ya. So hopefully korang boleh faham. Kalau tak faham, boleh tanya dan ulang tonton ataupun boleh baca bahan bacaan ilmiah lain untuk menambah pengetahuan. Okay, next kita akan tengok inersia. Okay, apa itu inersia? Inersia adalah sifat semula jadi suatu objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asal objek. Cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asal objek. Sama ada keadaan asal dia adalah dalam keadaan pegun ni tak bergerak, ataupun objek itu sedang bergerak. Pening lah. Ya, saya tahu korang akan pening sikit. Saya pun mula-mula baca, apa benda ni macam pening kan. Okay, tapi tak apa, nanti saya akan terangkan beserta dengan contoh. Tapi kita just go through apa maksud inersia. So, jangan risau, jangan gelabah. Relax bro, relax. Kita akan pergi satu persatu. Dan kamu perlu tahu bahawa inersia adalah bukan kuantiti fizik. Kuantiti fizik maksudnya, maksud bukan kuantiti fizik, benda ni adalah tidak boleh diukur, tiada nilai dan tiada unit. So, kuantiti fizik adalah satu kuantiti yang kita boleh ukur, dia ada magnitude, dia ada nilai. Tapi bila sebut bukan kuantiti fizik, benda tu is just it's just a phenomenon. Kita tak boleh nak nilai dia, kita tak boleh nak ukur dia menggunakan sesuatu alat, kerana dia tidak boleh diukur, dia tak ada nilai, dia tak ada nombor dan tak ada unit. Okey, nanti kita tengok. Okey, contoh.
Ini adalah situasi, beberapa situasi yang melibatkan inersia. Contoh, saya ada segelas air dan juga ada cardboard dan juga ada duit shilling di atasnya. Bila saya tarik cardboard tu, duit shilling akan jatuh ke dalam air instead of duit shilling tu ikut je cardboard ni. Okey, jom kita tengok penerangan dia. Keadaan asal objek iaitu duit shilling ni, dia dalam keadaan pegun. Okey, itu keadaan asal objek dalam keadaan pegun. Apabila cardboard disentap dengan laju, duit shilling akan terjatuh ke dalam gelas. Inersia duit shilling itu mengekalkan keadaan asal duit shilling iaitu dalam keadaan pegun. Duit shilling tidak bergerak bersama cardboard. Duit shilling jatuh ke dalam gelas akibat daya graviti. Okey. Sepatutnya secara logiknya duit shilling tu akan masih kekal bersama cardboard. Tapi bila cardboard tu disentap dengan kuat, sepatutnya kalau tak ada inersia, duit shilling tu akan ikut juga cardboard tu ke mana cardboard pergi. Sebab duit shilling tu atas cardboard tu. Tetapi masalah sekarang ni, duit shilling tu nak mengekalkan kedudukan asal dia, tak nak bergerak. So bila saya tarik cardboard tu, bila kita tarik cardboard ni, duit shilling tu nak stay dekat position dia yang asal. Dan disebabkan ada graviti, dia akan jatuh ke dalam gelas. Maknanya duit shilling tu dia nak stay dekat kedudukan asal dia. So keadaan ini kita panggil dia sebagai inersia pegun. Okey, inersia objek dalam keadaan pegun. Okey, tak apa, saya akan tunjuk lagi contoh lain. Okey, contoh, tengok kereta ni ya. Ini adalah inersia pemandu ini dalam keadaan bergerak. Keadaan asal dia dalam keadaan bergerak sebab orang ni tengah memandu kereta and then all of a sudden kereta ini berhenti. Okey. Apabila kereta bergerak, pemandu di dalam kereta tersebut juga bergerak bersama-sama. Apabila kereta tersebut berhenti secara tiba-tiba, badan pemandu kekal bergerak ke hadapan. Inersia pemandu itu mengekalkan keadaan asal pemandu, iaitu pemandu tadi dalam keadaan bergerak. Tapi bila kereta berhenti, okey, so inersia pemandu tu masih lagi nak bergerak ke hadapan, so pemandu akan terhumban ke hadapan. Itu cerita dia. So ini adalah inersia dalam keadaan dia sedang bergerak. Okey. So kita tengok contoh lain. Nanti ada aplikasi. Okey. Inersia sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton. Ingat lagi Sir Isaac Newton? Dia yang mengkaji tentang graviti. So hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada keadaan pegun atau sedang bergerak dengan laju malar dalam garis lurus jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Okay, itu apa yang Newton kata. So keadaan ini adalah sesuai ataupun menepati hukum gerakan Newton pertama. Okey. Inersia sesuatu objek dipengaruhi oleh jisim objek tersebut. So you have to remember, inersia ni hanya bergantung kepada jisim objek. Semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek tersebut. Ini kena ingat dalam kepala. Semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek tersebut. Okey, so kena ingat tu. Okay. Contoh kesan inersia dalam kehidupan harian. Okey, situasi satu saya ada tukul dan saya hentakkan tukul tu supaya kepala tukul tu dia masuk lebih dalam. Kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan yang keras. Hentakan yang laju menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah disebabkan oleh inersia. Okay, so ini adalah kesan inersia dalam kehidupan harian. Okey, kesan yang kedua, ada satu situasi lagi. Kita nak keringkan payung, biasanya kita akan kibas-kibaskan payung atau pusing-pusingkan payung kan. Kenapa? Okey, so explanation dia, payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju. Disebabkan inersia, titisan hujan akan terus bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar. Sebab air hujan tu dia ada inersia dalam keadaan bergerak. Maka titisan hujan akan jatuh daripada payung. Bila payung stop, hujan tu masih lagi nak bergerak. So seolah-olah hujan tu meninggalkan payung. Dia macam tu. Okey, next. Situasi ketiga, kita nak makan, contohlah makan ayam KFC ke, makan McD ke, ataupun makan apa-apa, keropok ke, tak kisahlah apa-apa pun, nak makan dengan sos kan.
sos ni baru nak buka. So mungkin kita boleh tuang macam tu je sos. Tapi mungkin 5 tahun kemudian sos tu baru keluar kan. Okay, so nak cepatkan macam mana sos tu keluar, kita kadang menggoncang-goncang kan. Kenapa buat macam tu? Okay, kenapa bila goncang-goncang sos boleh keluar? Okay, explanation ni macam ni. Sos di dalam botol kaca boleh mengalir keluar dengan menggerak-gerakkan botol dengan cepat ke bawah dan menghentikannya secara tiba-tiba. Okay. So apabila botol dihentikan, inersia sos yang dalam keadaan bergerak akan keluar ke bawah dan mengalir keluar dari botol. So this is the explanation why kita buat macam tu. So kita kerja dengan cerdik sikit lah ya. Berbanding dengan orang yang just tuang macam tu, melainkan sos tu memang dah cair lah. Tapi sos ni pekat. Jadi ya, memerlukan sedikit kemahiran sains di situ ya. Okey, so kita tengok situasi seterusnya. Situasi 4. Okey, lori tangki. Lori tangki yang kita tengok daripada luarnya nampak macam sebuah tangki. Sebenarnya lori tangki tu dibahagikan kepada beberapa bahagian kecil. Kenapa? Okey, kenapa? Sebenarnya untuk situasi ini, lori tangki minyak mempunyai inersia yang besar. Lori tangki minyak sebenarnya mempunyai tangki minyak yang terbahagi kepada beberapa bahagian berasingan di dalamnya. Tangki yang berasingan dapat mengurangkan impak inersia minyak ke atas dinding tangki jika lori itu berhenti secara mendadak. So, bila kita bahagikan tangki ni kepada beberapa bahagian, so inersia ni pun akan terbahagi kepada beberapa bahagian. So sekarang ni inersia yang paling besar adalah pada tangki yang pertama, and then ini lebih kecil, dan tangki ketiga adalah lebih kecil sebab G-SIM dia sedikit. Ingat tadi inersia bergantung kepada G-SIM. So secara logiknya isi padu kecil, maka G-SIM dia pun akan kecil. Bila G-SIM kecil, inersia pun kecil. Jika nak dibandingkan dengan satu tangki yang mana isi padu dia penuh dan tangki tu besar, so bila objek besar, isi padu besar, maka dia punya G-SIM pun akan jadi besar. So bila G-SIM besar, inersia pun besar. Okey. So maka habis tajuk untuk hari ni, iaitu G-SIM dan inersia. Okeylah, jom kita tengok ulang kaji sikit. Okey, so kita sama. Antara berikut pernyataan manakah benar tentang G-SIM? A. G-SIM diukur dalam unit Newton. G-SIM adalah bukan kuantiti fizik dan tidak boleh diukur. G-SIM boleh berubah-ubah mengikut tempat. G-SIM seseorang sentiasa kekal tanpa mengira tempat. So the answer is D. Okey, now yang kedua, antara berikut yang manakah merujuk kepada konsep inersia? Adakah A. pelanggaran dua buah kenderaan di jalan raya, itukah inersia? Ataupun B. menggoncang botol sos untuk mengeluarkan sos? Ataupun C. menyepak bola dengan kuat ke kawasan gol? Ataupun D. buah apple yang sedang jatuh ke bawah, itu kita panggil inersia? Okay, so the answer is B. Of course B. Okay, next. Inersia bergantung kepada berat objek, B. panjang objek, C. jisim objek, D. isi padu objek. So jelas dan nyata jawapan dia C. jisim objek. Macam yang saya ulang banyak kali, maknanya benda tu penting. Okay, now rajah menunjukkan sebuah lori tangki minyak. Okey, apakah langkah keselamatan yang paling tepat untuk mengurangkan inersia lori tersebut? Untuk mengurangkan inersia lori tersebut, A. membahagikan tangki kepada beberapa bahagian kecil. B. menggunakan tayar yang lebih besar dan keras. C. memandu pada kelajuan yang tetap sepanjang masa. Ataupun D. mengurangkan bilangan tayar belakang lori. Okay, confirm jawapan dia A. Okay, so bila kita bahagikan berapa tangki ni, so explanation tadi, so dia akan mengurangkan G-SIM dan juga mengecilkan inersia. Okay, so last untuk hari ni, soalan nombor 5. Okay, baca dulu. Kalau jumpa soalan macam ni, so baca dulu apa maklumat yang diberi. Ini adalah kita panggil stimulus ya. So baca dulu stimulus yang diberi. Ingat, pasang tali pinggang keledar. Kalau tak pakai, dia merupakan kesalahan di bawah kaedah 4 dan 4A, kaedah kereta motor tali pinggang keledar 1978 pindaan 2008, tidak memakai tali pinggang keledar, anda akan dikenakan kompaun sebanyak RM300 Malaysia.
So daripada rugi 300 pakai tak sampai 3 saat. So you know what, better you pakai lah kan. Okay, untuk keselamatan diri. Okay, poster di sebelah menunjukkan kadar kompaun kesalahan tidak memakai tali pinggang keledar. Mengapakah pemandu perlu memakai tali pinggang keledar semasa memandu kenderaan? Adakah A, jisim pemandu kenderaan akan dapat dikurangkan? B, kadar pecutan graviti pemandu dikurangkan? Ataupun C, momentum pelanggaran dapat dikurangkan? Ataupun D, inersia pemandu dapat dikurangkan? So, jawapan dia lebih tepat adalah D. Oh, minta maaf, jauh sangat bulatan cikgu. Okey lah guys, so sampai sini saja video cikgu pada kali ini. Kalau ada apa-apa yang korang tak faham, boleh ulang tonton berkali-kali. Dan kalau tak faham juga, boleh komen, cikgu tak faham lah macam mana jawab soalan ni, soalan-soalan ni, apakah inersia ni. So insyaAllah ada masa cikgu akan reply. So kalau suka boleh like dan boleh share dengan kawan korang, dan boleh subscribe juga channel cikgu untuk mendapatkan video-video yang cikgu dah buat dan video-video yang akan cikgu buat. Okey, salam sayang daripada cikgu. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.